A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk menyambung sesi PDPR kita. Untuk kali ini tajuk kita ialah perkara yang membatalkan solat. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 88 hingga 89. InsyaAllah pada kali ini objektif pembelajaran kita ialah menerangkan 12 perkara yang membatalkan solat dengan betul. Sila bagi perhatian terhadap 12 perkara yang akan kita bincangkan untuk hari ini. Kita dah sedia? Okey, sila lihat gambar yang pertama. Okey, apakah perkara yang membatalkan solat di sini? Kita tengok kaki dia bergerak-gerak ketika solat. Okey, jawapannya ialah berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Okey, anggota yang dimasukkan di sini ialah anggota yang besar seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Jika anggota yang kecil seperti kelopak mata ataupun jari-jari ini tidaklah membatalkan solat. Jadi hukum batal. Okey. Yang kedua, sila lihat. Kita tengok dua orang budak ni bercakap. Yang pertama dia kata apa? Cuba tengok. Kemudian kawan dia tegur ataupun abang dia tu. Adik, diam. Eloklah. Kedua-duanya batal. Jadi berkata-kata dengan sengaja di dalam solat boleh membatalkan solat. Yang ketiga, kita tengok daripada dia berdiri tu, dia terus sujud. Dia tertinggal satu rukun. Apa dia? Rukuk kan? Jadi, jika kita meninggalkan rukun solat, makanya solat kita batal. Ada 13 rukun solat ya murid-murid. Yang keempat, sila tengok dalam bulatan itu, apa berlaku pada lelaki ini. Okey, jawapannya ialah terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat boleh membatalkan solat. Yang kelima, okey, gambar seorang perempuan sedang solat. Kenapa ada bulatan di situ? Kenapa murid-murid? Bila kita lihat, auratnya terdedah. Jadi jawapannya adalah jika terbuka aurat dengan sengaja boleh membatalkan solat. Kalau tak sengaja tak batal. Yang keenam, saya rasa murid-murid semua tahu ini. Okey, jawapannya ialah makan atau minum di dalam solat. Okey, dengan sengaja ni maka batal solatnya. Yang ketujuh, nampak dalam gambar ini, siap ketawa bunyi ha ha ha. Jadi apa jawapannya sini murid-murid? Ya, ketawa sehingga terkeluar suara. Kalau dia ketawa dia tahan-tahan tak bunyi suara tu belum batal lagi. Cuma tak patut juga dalam solat pun boleh ketawa. Jadi ketawa sehingga terkeluar suara batal solat. Okey, kita tengok gambar seterusnya yang ke-8. Perempuan tu pun kepalanya pun dah keluar bintang-bintang kan. Jadi apa jawapan murid-murid agaknya? Okey, jawapan dia ialah hilang ingatan kerana gila atau pitam boleh membatalkan solat. Ketika dia solat kemudian dia pitam, jadi solatnya pun batal. Yang ke-9. Tengok murid-murid, seorang lelaki memaling mukanya ke tingkap sehingga dadanya terpusing. Jadi batal solatnya kerana dadanya berpaling daripada kiblat. Jadi jawapannya berpaling dada dari arah kiblat, solatnya boleh terbatal. Membatalkan solat. Kalau dadanya tidak berpaling dari kiblat, contohnya dia dongak kepala ke atas, ke kiri, ke kanan ke, tanpa beralih dadanya dari kiblat, tak batal solat. Yang ke-10, murid-murid, tengok lelaki ni kan. Dia tanya, dia sembahyang zuhur ke dia sembahyang asar? Ketika itu dia dah pun angkat takbir dah. Jadi niatnya sudah tertukar. Jadi batal solatnya, berubah niat, diubah waktu dia ataupun jenis solatnya batal.
Yang ke-11, gambar jelas kat situ Ketika dia sujud pula, terkentut pula. Jadi, apa jawapan dia murid-murid? Okey, jawapan dia adalah berhadas Hadas ni yang kita dah belajar itu, sama ada hadas kecil atau hadas besar Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air kecil ke, terkentut ke, itu hadas kecil ini boleh membatalkan solat. Yang ke-12, ni na'udzubillah min zalik lah murtad murtad ni maksudnya dia keluar daripada Islam. Jadi automatically membatalkan solat. Jadi inilah 12 perkara yang murid-murid kena tahu membatalkan solat. Okey. Untuk latihan kali ini, murid-murid kena buka buku aktiviti. Contohnya muka surat 85. Murid-murid silalah tanda pangkah untuk yang membatalkan solat dan tanda betul untuk yang tidak membatalkan solat Tengok ada 6 gambar di sini, sila buat. Dan muka surat 86 pula, murid-murid sila pilih di antara dua jawapan ni yang membatalkan solat. Sila salin di tempat yang kosong. Okey, saya bantu di sini. Ini adalah najis ada pada pakaian atau najis ada pada dinding. Pilih yang mana yang membatalkan solat, sila salin. Yang seterusnya, terbuka aurat dan ditutup segera atau membuka aurat dengan sengaja. Sila pilih yang membatalkan solat, sila salin nombor 2 ni. Nombor 3 pula, bercakap-cakap ketika solat ataupun terbersin ketika solat. Mana satukah yang membatalkan solat? Jadi sila salin di kotak nombor 3. Yang keempat, menghadap kiblat atau berpaling dada dari arah kiblat. Mana yang membatalkan solat? Sila salin di nombor 4. Dan terakhir sekali, terbatal wuduk atau menelan air liur yang terdapat dalam mulut ni. Mana satu yang batalkan solat? Sila salin di kotak yang nombor 5. Okey. Dan yang terakhirnya, muka surat 86 ni. 87, minta maaf. Murid-murid sila kenal pasti perkara yang membatalkan solat. Sila salin ke kotak yang diberikan. Daripada 9, sila pilih 5. Okey, saya bantu di sini. Yang pertamanya bercakap-cakap. Batal solat tak? Kalau ketika solat bercakap-cakap. Okey, seterusnya mendongak ke langit. Adakah batal solat? Saya dah terangkan tadi kan. Seterusnya makan dan minum ketika solat. Batal ke tak? Memandang ke tempat sujud ketika solat. Adakah batal solat? Membaca surah yang panjang. Batal solat ke? Kalau batal, sila tulis. Kalau tak batal, tak payah tulis. Terkena najis pada pakaian ketika solat. Batal atau tidak? Berpaling dada dari arah kiblat. Dah terang tadi kan? Kemudian berubah niat. Duduk iftirash semasa tahiyat akhir. Maksudnya bila tahiyat akhir sepatutnya punggung kena ke lantai, tetapi tak kena diduduk macam kalau main zuhur tu rakaat yang kedua. Adakah dia rukun? Itu saja murid-murid. Dah siap, nanti boleh hantar pada saya. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang tentang solat, batalkan solat juga. Sila siapkan latihan yang diberi. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.